أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Kita mulakan pendahuluan daripada pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala al-Syekh al-Faqih al-Imam al-Alim al-Amil al-Muhandis Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn al-Farh al-Ansari al-Khazraji al-Andalusi summa Qurtubi taghammadahum Allahu birahmatih wa askanahu fasiha jannatih. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan dengannya kami memohon pertolongan. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarganya dan para sahabatnya. Telah berkata Syekh yang faqih, imam, alim yang mengamalkan lagi ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farah al-Ansari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurtubi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengurniakan rahmat kepadanya dan menempatkannya dalam syurganya yang luas. Alhamdulillah al-mubtadi bihamdi nafsihi qabla an yahmadahu hamid, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ar-rabbus samadul wahid al-hayyul qayyum alladhi la yamutu dzul jalali wal ikram. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memulakan dengan memuji zatnya sendiri sebelum hambanya memujinya. Dan aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Tuhan yang Maha Esa itu tempat hambanya bergantung, yang hidup dan akan terus hidup, yang tidak akan mati buat selamanya, yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Wal wahibil azam wal mutakallimu bil Quran wal khaliqu lil insan wal mun'imu alaihi bil iman wal mursilu rasulahu bil bayan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam makhtalafal malawan wa ta'aqabal jadidan arsalahu bi kitabihil mubin. Dan Maha Pemberi lagi Maha Agung, dan berbicara melalui Al-Quran, dan menciptakan setiap insan, yang memberi nikmat ke atas insan dengan iman, yang mengutuskan Rasulnya untuk menjelaskan. Rasulnya bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menciptakan perselisihan malam dan siang. Hasil perselisihan tersebut terjadilah malam dan siang, yang mengutuskan Rasulnya bersama kitabnya yang jelas lagi terang. Al-fariqi baina asy-syakki wal yaqin alladhi a'jazatil fusaha'a mu'aradatuh wa a'yanatil alibba'a munaqadatuh wa akhrasatil bulagha'a musyakalatuh fala ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Yang membezakan di antara ragu dan yakin, yang melemahkan ahli bahasa, ahli sastra dan ahli balaghah di atas apa yang mereka persembahkan, dan mereka tidak mampu mendatangkan seperti mana Al-Quran, walaupun mereka bersatu sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain untuk mendatangkan seumpama Al-Quran. Ja'ala amsalahu ibaran liman tadabbaraha wa awamirahu hudan liman istabsaraha wa syarha fihi wajibatil ahkam wa farqa fihi bainal halal wal haram wa karrara fihi al mawa'iz wal qasas lil afham wa daraba fihi al amsal wa qassa fihi ghaibal akhbar faqala ta'ala ma faratna fil kitabi min syai'. Telah menjadikan perumpamaannya sebagai ibarat bagi mereka yang mentadabburnya, dan suruhan-suruhannya sebagai petunjuk bagi mereka yang memerhatikannya, dan menjelaskan di dalamnya kewajipan-kewajipan hukum, dan telah membezakan di dalamnya di antara halal dan haram.
dan telah menyebut berulang-ulang di dalamnya pengajaran, kisah-kisah untuk memahamkan, dan telah mendatangkan di dalamnya perumpamaan-perumpamaan, dan telah menceritakan di dalamnya perkara-perkara ataupun berita-berita ghaib. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidaklah kami alpakan apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu daripada sesuatu pun. Khataba bihi awliya'ahu fafahimu wa bayyana lahum fihi muradahu fa'alimu. Faqara'atul Qur'ani hamalatu sirrillahil maknun wa hafazatu ilmihil makhzun wa khulafa'u anbiya'ihi wa umana'uh وهم أهله وخاصته وخيرته وأصفياؤه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين منا. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. أخرجه ابن ماجه في سننه وأبو بكر البزار في مسنده. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengannya, yaitu di dalam Al-Quran, kepada para awliya-Nya, maka mereka pun memahaminya dan menjelaskan kepada mereka di dalamnya apa yang dikehendakinya, maka mereka pun mengetahui. Dan para pembaca Al-Quran yang membawa rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersimpan dan memelihara ilmunya sebagai satu khazanah, para pewaris para nabi yang memimpin umat Islam, dan mereka sentiasa benar, jujur dan ikhlas dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Mereka adalah ahlinya yang dikhususkannya, dan mereka mempunyai kebaikan dan keikhlasan terhadap ilmu mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minna." Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai para ahli di kalangan kita. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, manhum? Siapakah mereka?" Rasulullah bersabda, "Hum ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh." Mereka adalah terdiri daripada ahli Al-Quran, dan mereka adalah ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikhususkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dan Abu Bakr al-Bazzar dalam musnadnya. Fama ahaqqa man 'alima kitab Allah an yazdajira binawahi wa yatadhakkara ma syuriha lahu fihi wa yakhsha Allah wa yattaqih wa yuraqibahu wa yastahyi fa innahu qad hammila a'ba' ar-rusul wa sara shahidan fil qiyamati 'ala man khalafa min ahli al-milal. Qala Allah Ta'ala: "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas." Maka orang yang paling benar adalah mereka yang mengetahui kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sentiasa mencegah akan larangannya dan mengingatkan apa yang diterangkan melalui Al-Quran, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertakwa kepadanya. Dia sentiasa menghampiri, mendekatkan dirinya dan malu kepadanya, dan sesungguhnya dia adalah orang yang diberi tanggungjawab mewarisi tugas para rasul dan menjadi saksi pada hari kiamat di atas mereka yang memungkiri daripada golongan agama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikian itulah kami jadikan kamu sebagai umat yang adil, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu menjadi saksi ke atas manusia. Ala wa innal hujjata 'ala man 'alimahu fa aghfalah aw kadu minha 'ala man qassara 'anhu wa jahilah wa man utiya 'ilmal qur'ani falam yantafi' wa zajarathu nawahihi falam yartadi' wartakaba minal ma'asimi qabiha wa minal jara'imi fuduha. Kana al-Qur'anu hujjatan 'alayhi wa hasman ladayhi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alayk." Kharrajahu Muslim. Ketahuilah, dan sesungguhnya Al-Quran akan menjadi hujjah, yaitu akan mendakwa mereka yang mengetahui tentang Al-Quran tetapi mereka lalai tentangnya. Lebih berat hukuman
daripada mereka yang lalai dalam keadaan jahil, dan mereka diberikan ilmu tentang Al-Quran tetapi mereka tidak dapat mengambil manfaat. Dan Al-Quran mencegah ataupun melarang sesuatu perbuatan dosa tetapi mereka tidak menjauhkannya, bahkan mereka melakukan perbuatan dosa tersebut dan mereka melakukan jenayah yang buruk dan keji. Dan Al-Quran sentiasa menjadi hujah, iaitu akan mendakwa ke atasnya dan memusuhi di atas perbuatan dosanya. Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Al-Quran akan menjadi hujah, akan menjadi pembantu, akan menjadi pembela ke atas kamu, dan Al-Quran juga akan mendakwa di atas perbuatan dosa yang dilakukan. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. فالواجب على من خصه الله بحفظ كتابه أن يتلوه حق تلاوته ويتدبر حقائق عبارته ويتفهم عجائبه ويتبين غرائبه. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Maka wajib ke atas mereka yang dikhususkannya oleh Allah dengan memelihara kitabnya, bahawa dia membacanya dengan sebenar-benar bacaan, dan dia mentadabbur kebenaran ibarat-ibaratnya, iaitu ayat-ayat Al-Quran, dan dia faham keajaiban-keajaibannya dan menjelaskan ayat-ayat yang sukar difahami. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan barakah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memerhatikan Al-Quran atau hati mereka telah terkunci? Ja'alana Allahu mimman jar'ahu haqqa ri'ayatih wa yatadabbaruhu haqqa tadabburihi wa yaqumu biqisṭihi wa yufi bisyartihi wa la yaltamisul huda fi ghairihi wa hadana li'a'lamihi az-zahirah wa ahkamihi al-qati'ati al-bahirah wa jama'a lana bihi khairad dunya wal akhirah fa innahu ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang memelihara Al-Quran dengan sebaik-baiknya, orang yang mentadabbur Al-Quran dengan cara yang terbaik, bersikap adil terhadap Al-Quran, menunaikan syarat-syarat yang ada di dalamnya, dan tidak mencari petunjuk selain daripadanya. Al-Quran telah memberikan petunjuk kepada kita dengan tanda-tanda daripadanya yang jelas dan hukum-hukumnya yang pasti. Dengan itu, semua isi kandungan Al-Quran telah menghimpunkan kebaikan di dunia dan di akhirat untuk kita. Orang yang melakukan itu semua adalah orang-orang yang bertakwa dan akan memperolehi keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. ثم جعل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بيان ما كان فيه مجملا وتفسير ما كان منه مشكلا وتحقيق ما كان له محتملا ليكون له مع تبليغ الرسالة ظهور الاختصاص به ومنزلة التفويض إليه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai menghuraikan sesuatu yang bersifat umum yang terdapat di dalam Al-Quran, dan Rasulullah menghuraikan apa yang menjadi kemusykilan, dan Rasulullah membenarkan ataupun menguatkan apa yang menjadi keraguan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan risalah dengan menjelaskan secara terperinci apa yang bersifat umum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tempat sandaran kerana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami telah turunkan kepada engkau Al-Quran untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Thumma ja'ala ila al-ulama'i ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam istinbat ma nabbaha ala ma'ani
وأشار إلى أصوله ليتوصلوا بالاجتهاد فيه إلى علم المراد فيمتازوا بذلك عن غيرهم ويختصوا بثواب اجتهادهم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber hukum ataupun orang yang bertanggung jawab mengistimbat hukum apa yang telah dijelaskan melalui makna-makna Al-Quran dan mengisyaratkan atau menghalalkan kepada kaedah asalnya untuk mereka sampai kepada peringkat ijtihad dan menghasilkan suatu ilmu yang dikehendaki. Maka mereka dianggap cemerlang di atas usaha mereka berbanding insan yang lain, dan sudah tentu mereka akan dianugerahkan ganjaran pahala di atas ijtihad mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman: yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Fasara al-kitabu asla wa sunnatu lahu bayana wa istinbatul ulama'i idahan wa tibyana. Falhamdulillahi alladhi ja'ala sudurana aw'iyata kitabih wa adhanana mawarida sunani nabiyyih wa himamana masrufatan ila ta'allumihima والبحث عن معانيهما وغرائبهما طالبين بذلك رضا رب العالمين ومندرجين به إلى علم الملة والدين. Maka menjadilah kitab, yaitu Al-Quran, sebagai sumber yang asal ataupun sumber utama, dan sunnah itu sebagai penghuraikan kepada Al-Quran ataupun sumber kedua. Dan para ulama mengistimbat hukum ataupun mengeluarkan sesuatu hukum dengan jelas lagi terang. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan hati kita sebagai tempat untuk mendalami Al-Quran, dan telinga kita sebagai wasilah untuk mendengar sunnah Nabi-Nya, dan keinginan kita cenderung kepada untuk mempelajari keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnah, dan mengkaji ataupun mendalami daripada makna-makna dan kalimat-kalimat yang asing ataupun yang tidak biasa didengari daripada Al-Quran dan hadis. Kerana semua yang kita lakukan, semua yang kita cari itu adalah untuk menjadi keredaan Tuhan semesta alam, dan sudah tentu proses untuk mendalami ilmu agama ini melalui proses yang berperingkat-peringkat. Wa ba'd, falamma kana kitabullahi huwal kafil bi jami'i ulumi syara' الذي استقل بالسنة والفرض ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض رأيت أن أشتغل به مدى عمري وأستفرغ فيه منتي. Adapun kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran, mencakupi semua ilmu-ilmu syarak dan mencakupi di dalamnya sunnah dan kefarduan, dan telah turun daripada langit dan telah menyampaikannya oleh Jibril alaihissalam yang terpercaya kepada insan yang terpercaya di bumi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang, aku telah menghabiskan masa hidupku dan telah mengerahkan seluruh kudratku bi an aktuba fihi ta'liqan wajiza yatadammanu nuqtan min at-tafsir wal lughat والإعراب والقراءات والرد على أهل الزيغ والضلالات وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكام ونزول الآيات جامعا بين معانيها ومبينا ما أشتكل منها بأقاويل السلف ومن تبعهم من الخلف. Kata pengarang, aku berusaha menulis beberapa komentar sederhana dari apa yang terdapat di dalamnya, yaitu dari segi penafsiran, bahasa, i'rab, qiraat, dan berusaha membantah pemikiran orang-orang yang menyimpang lagi sesat. Banyak sekali hadis-hadis yang menjadi bukti akan benarnya hukum-hukum dan peristiwa tentang turunnya Al-Quran yang kami jelaskan. Kemudian antara makna Al-Quran dan hadis digabungkan dan diperjelaskan makna-makna yang belum jelas
yang terdapat pada keduanya dengan menggunakan pandangan para ulama salaf dan para ulama selepas mereka, iaitu ulama khalaf. Wa amiltuhu tadhkiratan li nafsi wa zakhiratan li yaumi ramsi wa amalan salihan ba'da mauti. Qala Allah Ta'ala yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Wa qala ta'ala alimat nafsum ma qaddamat wa akhar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Aku melakukan semua ini sebagai sarana untuk mengingatkan diriku sendiri dan sebagai bekalan untuk kehidupan selepas mati. Mudah-mudahan usahaku ini dapat menjadi amal yang soleh setelah kewafatanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga, amilat nafsum ma qaddamat wa akhar. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang manusia meninggal dunia, maka amal perbuatannya akan terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mendoakan kedua ibu bapanya. Wa syarti fi hadzal kitab idafatul aqwali ila qailiha wa ahadithi ila musannifiha, fa innahu yuqal min barakatil ilmi an yudafal qawlu ila qailihi. Wa kathiran ma yaji'ul hadithu fi kutubil fiqh wat tafsir mubhama la ya'rifu man akhrajahu illa man ittala ala kutubil hadis. Kata pengarang, dalam menulis kitab ini terdapat syarat yang harus aku ikuti, iaitu pandangan-pandangan yang ada harus disandarkan pada orang yang mengutarakan pandangan tersebut, dan hadis-hadis pun harus disandarkan kepada para perawinya. Ada yang menyatakan bahawa di antara keberkahan ilmu pengetahuan adalah mengembalikan suatu pandangan kepada orang yang mengutarakan pandangan tersebut. Banyak sekali hadis yang terdapat di dalam kitab fiqh dan kitab tafsir tidak disebut secara jelas sehingga tidak diketahui siapa yang meriwayatkannya. Hanya orang yang merujuk kepada kitab-kitab hadis sahaja yang dapat mengetahuinya. فيبقى من لا خبرة له بذلك حائرا لا يعرف الصحيح من السقيم ومعرفة ذلك علم جسيم فلا يقبل منه الاحتجاج به ولا الاستدلال حتى يضيفه إلى من خرجه من الأئمة الأعلام وثقاف المشاهير من العلماء الإسلام. ونحن نشير إلى جمل من ذلك في هذا الكتاب. Wallahul muwaffiqu lis-shawab. Orang yang tidak memiliki pengalaman pengetahuan tentang hal itu menjadi bingung. Dia tidak dapat mengetahui mana yang sahih kerana ilmunya yang sedikit, dan orang yang mempunyai ilmunya luas berkaitan dengan ilmu tersebut, dia mengetahuinya. Hadis yang tidak disebut periwayatannya maka tidak dapat diterima jika dijadikan sebagai hujah dan dalil, sehingga hadis tersebut disandarkan kepada perawi yang meriwayatkannya daripada para ulama yang mengetahui dan siqah lagi masyhur daripada kalangan ulama-ulama Islam. Dalam kitab ini kami cuba membahas permasalahan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik menuju jalan kebenaran. Wa udribu an kathirin min qasasil mufassirin wa akhbaril mu'arrikhin illa ma la budda minhu wa la ghinan anhu lil tabyin. Wa a'tadtu min dhalika tabyin ayil ahkam bimasaila tusfiru an ma'naha wa turshidu at-taliba ila muqtadaha. Dalam kitab ini aku juga akan memberikan contoh
yang diambil daripada kisah-kisah yang dijelaskan oleh pakar ahli tafsir dan ahli sejarah. Hanya hadis-hadis yang tidak pasti dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut sahaja yang tidak aku sertakan contoh-contohnya. Hal lain yang memperkuatkan adalah penjelasan tentang ayat-ayat hukum dengan menyebutkan permasalahan-permasalahan yang lebih memperjelaskan maknanya dan membimbing para penuntut ilmu untuk mengetahui makna tersebut. Fadammantu kulla ayatin tatadammanu hukma aw hukmain fama zada masail yatabayyanu fiha ma tahtawi alayhi min asbabin nuzul wa tafsiril gharib wal hukm fa in lam tatadamman hukma dzakartu ma fiha min at-tafsir wa ta'wil hakadha ila akhiril kitab. Pada setiap ayat yang biasanya mengandungi satu, dua atau lebih permasalahan, kami jelaskan pada kandungan-kandungan yang berupa asbabun nuzul, tafsir daripada kalimat yang asing dan hukum yang terkandung pada ayat tersebut. Jika suatu ayat tidak mengandungi hukum, maka akan dijelaskan kandungan tafsir dan penakwilan yang terkandung di dalamnya. Demikianlah seterusnya sehingga akhir kitab ini. Wasamaituhu bi al-jami'i li ahkamil Qur'an wa mubayyin lima tadammanahu min as-sunani wa ayil furqan ja'alahu Allahu khalisan liwajhihi wa an yanfa'ani bihi wa walidayya wa man aradahu bimannihi wa innahu sami'un du'a qaribun mujib. Amin. Aku berikan tajuk kitab ini iaitu Al-Jami'i li Ahkamil Quran wal Mubayyini lima tadammanahu minas sunani wa ayil furqan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab ini sebagai amal yang ikhlas kerana mengharapkan keredoannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepadaku, kepada orang tuaku dan setiap orang yang menginginkan kebaikan kitab ini. Sesungguhnya Allah Maha mendengar setiap permohonan doa dan Dia Maha dekat dan memakbulkan doa. Amin.